Raja Zairi menelusuri denai mengharungi hutan belukar. Dia tidak pasti dia di mana kerana kawasan sekitarnya diselubungi oleh kabus tebal. Tiba-tiba telinganya terdengar kocakan air. Lantas perhatiannya teralih ke arah tasik. Permukaan tasik yang tenang dengan hanya kabus yang menyapu permukaan menimbulkan rasa seram dalam dirinya. Zairi! Terdengar suara halus memanggilnya. Mata Raja Zairi liar mencari arah datangnya suara halus itu. Sebelum dia mati di tengah-tengah tasik, tersentak dia melihat Safia berdiri di atas permukaan tasik. Safia! Teriaknya. Safia tidak menyahut, sekadar melambai-lambaikan tangan sambil perlahan-lahan tubuhnya mula tenggelam di telan tasik. Safia! Teriak Raja Zairi sekali lagi sebelum bergegas cuba mendapatkan gadis itu. Namun usahanya mati di tebing tasik apabila terlihat sesuatu muncul di permukaan tasik dan bergerak mengelilingi Safia. Itu buaya gergasi. Zairi! Terdengar suara Safia yang halus sebelum kepalanya perlahan-lahan hilang dari permukaan tasik. Raja Zairi tersentak daripada tidurnya. Nafasnya turun naik kencang. Dia termenung seketika sambil cuba mengingati mimpinya tadi. Raja Zairi beristighfar teringatkan mimpi itu. Hatinya resah dan bimbangkan Safia seolah-olah dapat merasakan ada sesuatu yang buruk akan menimpa gadis itu. Dia bangkit dari katil dan menuju ke bilik mandi. Setelah selesai membersihkan diri dan bersalin pakaian, dia turun ke tingkat bawah. Dia terdengar bunyi bising di dapur, lalu pergi menjengah ke pintunya. Raja Zairi keheranan melihat maklumnya membuang daging dan ayam dari dalam peti sejuk. "Kenapa yang buang ayam dengan daging tu, maklum?" tanyanya. Puan Ainina menghela nafas kesal. "Dah busuk," jawabnya. Bukan baru beli semalam ke?" "Memanglah. Habis tu, takkanlah baru 1 hari dah busuk?" tanya Raja Zairi. "Entahlah Zairi, peti sejuk ni rosak kot. Ini bukan kali pertama, dah banyak kali dah. Asal beli ikan, ayam atau daging, tak ada nak tahannya sampai sehari dah busuk," beritahu maklumnya. "Agaknya lah kan bau busuk yang selalu kita cium tu disebabkan daging-daging ni busuk dalam peti sejuk kot," teka Raja Zairi. Puan Ainina tidak segera menjawab. Dia merenung Raja Zairi. Misteri bau busuk dan hamis itu masih belum terungkai, dan kini misteri makanan seperti ayam, ikan dan daging cepat rosak pun berlaku. "Entahlah Zairi, maklum pun tak tahu ni. Ada macam benda yang tak kena dengan rumah ni," luah Puan Ainina. "Benda tak kena kat rumah ni?" tanya Raja Zairi, kurang mengerti. "Iyalah, bukan setakat bau busuk dan makanan mentah selalu rosak. Kadang-kadang lantai tingkat bawah basah macam berlaku banjir. Kadang-kadang maklum tertanya jugalah, paras air tasik tu naik tinggi sangat ke sampai air masuk rumah. Tapi tak pernah pula kita nampak benda tu berlaku. Kalau air naik pun cuma sampai ke halaman rumah saja. Lepas tu pula..." Puan Ainina berhenti berkata. Dia memandang kosong keluar tingkap, memikirkan sesuatu. "Kenapa maklum?" tanya Raja Zairi tidak sabar. "Kadang-kadang maklum ni jumpa tapak kaki binatang yang pelik." Raja Zairi tersentak. Lantas dia teringatkan kelibat buaya gergasi yang dilihatnya di halaman rumah dahulu. Namun dia sendiri tidak pasti jika apa yang dilihatnya itu adalah khayalan ataupun sesuatu yang nyata. "Abang dah siap?" tanya Puan Ainina apabila suaminya muncul tiba-tiba di hadapan pintu dapur. "Haa," jawab Raja Zamarul ringkas dalam keadaan yang terkocoh-kocoh. "Ni Pak Long, kenapa ni?" tanya Raja Zairi hairan melihat bapa saudaranya itu kelam kabut. Raja Zamarul tidak menjawab.
ada budak hilang. Puan Ainina tolong jawabkan. Budak hilang? Tanya Raja Zairi memastikan dia tidak silap dengar. Haa. 3 orang. Entah-entah kamu kenal tak? Telah, Puan Ainina. Raja Zairi terdiam. Dia teringatkan bicaranya dengan Nuri semalam. Nuri bertanya kalau bot mereka tempoh hari masih ada lagi di tebing tasik. Raja Zairi tertanya-tanya jika mereka bertiga kembali mendapatkan bot itu dan kemungkinan 3 orang yang hilang itu adalah Pijay, Nuri dan Diman. Bila hilangnya 2 orang tu? Tanya Raja Zairi. Dengar ceritanya semalam petang. Beritahu maklumnya sambil mengikat plastik sampah yang berisi barang-barang yang mahu dibuang dari dalam peti sejuk. Kesian keluarga dia orang. Salah seorang tu, abang dia pun baru hilang juga minggu lepas. Jelas Raja Zamarul. Berderau darah Raja Zairi kerana dia tahu yang Pijay baru sahaja kehilangan abangnya. Ni Pak Long nak pergi tolong cari dia orang ke? Tanya Raja Zairi lagi. Ya, semua orang yang ada bot atau sampan dah setuju nak tolong cari dia orang ni. Saya ikut, pinta Raja Zairi. Jomlah. Raja Zamarul terus membenarkan. Puan Ainina kelihatan tidak setuju, tetapi dia tidak menghalang kerana merasakan Raja Zairi sudah cukup dewasa untuk menjaga dirinya. Assalamualaikum. Terdengar suara memberi salam dari luar rumah. Waalaikumsalam, jawab Raja Zamarul lalu segera bergegas keluar. Kelihatan Pak Daud terpacak di hadapan pintu. Dah siap ke tuan? Tanya Pak Daud. Ada. Pak Daud, jom kita gerak, ajak Raja Zamarul. Ni kamu ni nak ke mana? Tanya Pak Daud melihat Raja Zairi turut mengekori Pak Longnya. Nak ikut cari budak yang hilang tu, beritahu Raja Zairi. Tak boleh, tegas Pak Daud membantah. Raja Zairi terpinga-pinga apabila dihalang orang tua itu. 3 orang yang hilang tu semuanya sebaya kamu, rakan sekolah kamu, si Pijay, Nuri dengan Diman. Apa, kamu tak takut? Tanya Pak Daud dengan nada tegas. Raja Zairi menoleh ke arah Pak Longnya bagai memintanya campur tangan. Tak apalah Zairi, sekarang ni kamu tunggu je kat rumah, temankan Mak Long. Raja Zairi kecewa dengan keputusan Pak Longnya. Dia hanya mampu melihat sahaja Pak Longnya dan Pak Daud beredar mendapatkan bot yang sedia berlabuh di gigi air. Dia tidak puas hati kerana Pak Daud menghalangnya daripada turut serta dalam usaha mencari mereka yang hilang. Ni Zairi, nak ke mana tu? Tanya Puan Ainina apabila melihat anak saudaranya itu melencong ke sebelah kiri halaman banglo itu. Nak pergi ambil angin, Mak Long, jawabnya tanpa menoleh. Dia berjalan laju menuju ke belukar di tebing tasik. Ambil angin apa bendanya Zairi? Teriak Mak Longnya. Namun Raja Zairi terus berlalu pergi dan hilang di celah-celah belukar. Raja Zairi mahu mencari Safia. Dia mahu tahu sekiranya Safia tahu akan kehilangan Pijay, Nuri dan Diman. Raja Zairi memerhatikan kawasan sekitar, tercari-cari Safia. Entah kenapa hatinya resah apabila mendengar cerita kehilangan Pijay, Diman dan Nuri. Bukan risaukan mereka, tetapi Safia. Raja Zairi tidak tahu kenapa, namun dia risau akan keselamatan gadis itu. Puas dia merayau sekitar kawasan tasik, berharap akan terserempak dengan gadis itu, tetapi sia-sia. Raja Zairi melihat jam di tangan. Sudah hampir 5 petang. Dia duduk di atas batang pokok tumbang di tebing sambil memerhatikan tasik yang terbentang luas. Menurut cerita yang didengarnya, Pijay, Diman dan Nuri hilang di tengah tasik. Namun yang menghairankan, tidak ada kesan kehilangan mereka. Tidak seperti Abang Pijay yang hilang tempoh hari. Setidak-tidaknya, pihak polis menemui serpihan sampan yang membolehkan mereka mengenal pasti lokasi pencarian mereka. Namun dalam kes kehilangan Pijay, Nuri dan Diman, mereka bagaikan hilang begitu sahaja. Pasukan pencari mengalami masalah mengesan di mana mereka. Akhirnya, pihak polis mengambil keputusan meminta orang tempatan yang memiliki bot untuk turut serta dalam operasi ini supaya lokasi pencarian boleh diluaskan. Namun ramai yang meragui kejayaan usaha ini kerana mayat Syahrum dan Leman pun hingga kini masih belum ditemui. Dan kini,
Pijay, Nuri dan Diman pula hilang. Sesuatu yang amat misteri. Kemungkinan mereka lemas dan mayat mereka mungkin akan hanya ditemui dalam sehari dua lagi apabila ia timbul dengan sendirinya di permukaan. Namun, Raja Zairi tidak pedulikan itu semua. Dia hanya risaukan Safia. Mimpi peliknya tentang Safia malam tadi juga menekan resahnya. "Manalah kau ni?" getus hati kecilnya. Entah kenapa sejak kali pertama bertemu dengan Safia, Raja Zairi bagai tertaut hati pada gadis misteri itu. Beberapa kali dia merayau-rayau di sekitar hutan di tepi tasik, berharap untuk bertemu dengan gadis itu lagi. Raja Zairi berdoa gadis itu tidak mengalami sebarang masalah. "Awak ni cari siapa?" Raja Zairi tersentak apabila ditegur tiba-tiba. Dia menoleh mencari dan tersenyum lebar apabila melihat Safia sedang berdiri di belakangnya. "Awaklah, saya cari awak," beritahunya sambil berpusing duduk menghadap gadis itu. "Buat apa cari saya?" tanya Safia. "Awak tak dengar cerita ke? Ada orang hilang dekat tasik ni. Dah 5 orang hilang ni. Kes terbaru 3 orang hilang semalam." "Habis tu?" tanya Safia. "Saya risaulah." "Risau?" "Saya risaukan awak lah." Luah Raja Zairi, wajahnya kemerahan. Safia terkebil-kebil merenung Raja Zairi. "Kenapa nak risaukan saya pula?" tanyanya. "Budak-budak yang hilang tu satu kelas dengan saya. Saya kenal dia orang. Perangai dia orang memang teruk. Dia orang yang menyebabkan saya jatuh ke dalam tasik tempoh hari," cerita Raja Zairi. "Awak risau kalau mereka terjumpa saya ke?" tanya Safia. Raja Zairi tidak menjawab, sekadar tersengih menayangkan baris giginya. Safia tersenyum sinis. "Janganlah ingat saya ni lemah sangat. Saya ni dah lama tinggal kat sini. Saya tahu selok-belok kawasan tasik ni. Saya tahulah jaga diri saya," ujar Safia. "Bukan saya nak memperkecilkan awak. Cuma apa? Orang bercerita, tasik ni berbahaya. Kata orang, penunggu tasik ni mengamuk." Safia tertawa kecil dengan kata-kata itu. "Awak percaya ke cerita tu?" tanya Safia seakan menduga. "Percaya atau tak, yang pastinya 5 orang dah hilang. Sampai sekarang, mayat diorang ni masih tak dijumpai. Jadi, kenalah berhati-hati kan?" ujar Raja Zairi. Dia mengalih duduk kembali menghadap ke tasik. "Sekarang ni ramai orang dah. Orang sekitar sini sedang berusaha cari diorang ni dekat tasik," tambahnya lagi. "Kiranya awak ni risaukan keselamatan saya lah ni ya?" tanya Safia sambil menghampiri Raja Zairi lalu duduk di sebelahnya. Raja Zairi tidak menjawab. Dia tersipu-sipu malu, hanya mampu tersengih sambil menggaru-garu kepala. "Risau sangat tu taklah, cuma bimbang sikit," balas Raja Zairi dengan gelengan kecil. Safia menoleh kepada Raja Zairi. Keningnya berkerut sedikit. "Kenapa?" tanyanya. Raja Zairi bagaikan terpukau apabila matanya dan mata Safia bertemu. Fikirannya terasa kosong seketika. Kenapa apa?" dia bertanya kembali apabila kembali sedar. "Yalah, kenapa awak bimbangkan saya?" tanya Safia. "Awak sukakan saya ya?" berdegup kencang jantungnya dengan pertanyaan itu. Raja Zairi diam, lidahnya terasa keluh. "Mari," ajak Safia. "Pergi mana?" "Dulu awak kata nak tahu rumah saya kat mana kan? Marilah ikut saya ke rumah." Safia bangun dari batang pokok tumbang yang mereka sama-sama duduki itu, lalu berjalan mengikut tebing tasik. Raja Zairi sekali lagi bagai terpukau melihat lenggok Safia. Kemudian dia bangun dan mengikuti Safia tanpa soal. Raja Zairi memerhatikan rumah usang yang kelihatan bagai mahu roboh itu. Dia tertanya-tanya jika ini adalah rumah Safia. "Mari," ajak Safia sambil melambai kepada Raja Zairi supaya memasuki rumah itu. Seram sejuk Raja Zairi. Dia merasakan rasa seram sejuk sebaik melangkah masuk ke dalam. Hidungnya juga ditusuk bau hapak.
Safiah memanggil Raja Zairi memasuki sebuah bilik kecil. Bilik itu biarpun kecil namun kemas, bersih dan berbau wangi. "Bilik awak ke ni?" tanya Raja Zairi. "Iya," jawab Safiah spontan. "Awak tinggal seorang saja ke?" Tak, saya tinggal dengan nenek saya." "Mana nenek awak?" tanya Raja Zairi sambil melihat kiri dan kanan. Manalah tahu dia tidak terperasan nenek Safiah ada bersama dengan mereka. "Entah, selalunya petang-petang ni dia ada dekat rumah," beritahu Safiah. Tiba-tiba Raja Zairi terdengar bunyi menderam. Bunyi menderam itu agak dalam. Berderau darahnya apabila teringatkan bunyi menderam yang serupa sewaktu terlihat kelibat buaya di halaman banglo tempoh hari. "Nenek," panggil Safiah tiba-tiba. "Ya," terdengar satu suara garong yang menyahut. "Mari." Safiah mengajak Raja Zairi mengikutnya keluar dari bilik. Sempat Raja Zairi melihat kelibat seseorang sedang mengesot-ngesot di atas lantai sebelum hilang di balik dapur. Raja Zairi tidak dapat melihat dengan jelas wanita itu yang dipercaya adalah nenek Safiah kerana suasana rumah yang suram. "Siapa tu, Safiah?" terdengar suara garau itu bertanya dari balik dapur. "Kawan Safiah, Nek," jawab Safiah. "Oh," balas neneknya ringkas. "Assalamualaikum, Nek." Raja Zairi memberikan salam. Itu sahaja jawapan yang didengar di sebalik dapur. "Adalah tu. Mari," ajak Safiah kembali ke bilik. "Nenek awak tu." Raja Zairi teragak-agak untuk meluahkan apa yang terbuku di dalam hatinya. Safiah tersenyum. "Kenapa?" tanyanya. "Nenek awak tu macam tak suka je saya datang sini. Tunjuk muka pun tak nak." Safiah tertawa kecil dengan keluhan Raja Zairi. "Bukan dia tak suka, cuma kami ni jarang ada tetamu. Lagipun nenek saya tu..." Safiah terdiam. Dia seperti keberatan untuk meneruskan bicara. "Kenapa?" tanya Zairi. "Dia tu sakit. Segan nak jumpa orang. Kalau awak tengok dia pun, awak akan terkejut." "Terkejut? Kenapa pula?" tanya Raja Zairi keheranan. Safiah kelihatan serba salah mahu menjawab. "Dia ni ada penyakit kulit. Kulitnya menggerutu. Kalau orang pertama kali tengok, boleh pengsan dibuatnya," ujar Safiah lemas. Bukan lemas, ujar Safiah lemah. "Oh, saya minta maaflah Safiah." Mohon Raja Zairi kesal kerana bertanya soalan yang tidak sepatutnya. "Tak apalah, awak kan tak tahu," balas Safiah sambil tersenyum. "Saya tak sangka awak ni sanggup cari saya semata-mata sebab risaukan saya." Tambahnya lagi, "Saya risaukan awak sebab saya takut awak terserempak dengan dia orang bertiga. Perangai masing-masing tu macam puaka." "Ya ke? Awak risaukan saya sebab awak sukakan saya, ya?" tanya Safiah sambil tersenyum simpul. Raja Zairi tidak tahu bagaimana mahu bereaksi dengan pertanyaan itu. Merah pada mukanya menahan malu. Safiah tertawa kecil. "Tak payahlah awak cuba sembunyikan isi hati awak tu. Saya ni dah boleh baca. Lagipun memang lelaki yang jumpa saya senang sangat jatuh hati kepada saya," ucap Safiah. "Hui, lelaki lain?" tanya Raja Zairi kurang senang. Tertawa Safiah apabila melihat Raja Zairi cemburu. "Awak ingat, saya ni tak pernah jumpa lelaki lain ke selain awak. Saya bukannya duduk dalam hutan. Saya ni duduk di tepi tasik lah, sayang," usik Safiah. Raja Zairi sekadar tersengih malu. "Tapi lelaki yang saya jumpa semuanya tak macam awak." "Tak macam saya?" tanya Raja Zairi. "Ya, mereka semuanya punya niat yang tak baik dalam hati masing-masing. Tak macam awak. Awak ni jujur dan ikhlas. Awak memang betul-betul ambil berat tentang saya," luah Safiah membuatkan hati Raja Zairi berbunga. "Saya pindah kemari, tapi saya pun tak ramai kawan. Tak ramai orang nak berkawan dengan saya. Saya pun tak tahu kenapa. Saya ni..." Raja Zairi terhenti bicara. "Awak rasa kesorangan, ya?" telah Safiah. Raja Zairi mengangguk, lambat-lambat seakan sedang memikirkan sesuatu.
Safia, awak tak pernah ke terfikir nak tinggalkan tempat ni? Tanya Raja Zairi, meluahkan apa yang difikirkannya tadi. Kenapa pula saya nak kena tinggalkan tempat ni? Tanya Safia. Dia merenung Raja Zairi seolah-olah soalan itu amat pelik. Safia, dunia ni luas. Ada banyak perkara yang mengujakan kalau awak keluar dan melihat dunia. Cerita Raja Zairi dengan wajah yang bersungguh-sungguh. Safia merenung wajah Raja Zairi dalam-dalam. Awak nak bawa saya keluar dari sini? Kalau ya, awak nak ikut? Kalau awak sayangkan saya, awak takkan tinggalkan saya, Zairi. Ujar Safia lemah sambil menunduk memandang lantai. Entah mengapa kata-kata itu membuatkan Raja Zairi berasa sebab. Kerana tidak mahu Safia melihatnya sedih, Raja Zairi membuka jendela untuk melihat suasana di luar. Tidak disangkanya, suasana telah gelap. Seakan-akan malam sudah terlalu larut.